A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu milik akan segala hati yang dituntut akan ta'at, seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kemegahan ni dalam bahasa Arab disebut sebagai hubbu jah. Hubbu maknanya kasih, jah maknanya kemegahan ataupun pangkat, jawatan. Artinya gemar, kasih, suka kepada kemegahan, suka kepada jawatan, pangkat, itu salah satu daripada sifat mazmumah. Kerana disebutkan oleh ulama tasawuf bahawa di antara sifat mazmumah itu ada 10. Yang pertama, syarhut ta'am, suka makan. Yang kedua, syarhul kalam, suka bercakap. Yang ketiga, ghadab, pemarah. Yang keempat, hasad, dengki. Yang kelima, bakhil, kedekut. Yang keenam, hubbujah, kasih kepada kemegahan ataupun pangkat. Yang ketujuh, hubbud dunya, kasih kepada dunia. Yang ke-8, takabur, iaitu sombong. Yang ke-9, ujub, rasa bangga, pelik pada diri. Yang ke-10, riak, suka menunjuk-nunjuk. Ini 10 merupakan sifat mazmumah. Jadi yang kita bicara pada malam ini, kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, kasih akan kemegahan ataupun hubbujah merupakan salah satu daripada sifat mazmumah. Apa makna sifat mazmumah? Sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Bila ada salah satu sahaja daripada diri kita, dalam hati kita ada salah satu daripada sifat mazmumah ini, maka dia boleh merosakkan amal ibadah kita kepada Allah. Artinya masih lagi bertapak ada salah satu daripada sifat-sifat ini, sifat mazmumah, sifat tercela ini, artinya ibadah kita ibadah yang tidak ikhlas kepada Allah. Ibadah yang tidak ikhlas kerana Allah. Ada selain daripada Allah. Sebab itu kita wajib belajar tasawuf supaya macam mana bila mana kita tersedar dan kita tahu sudah dijangkiti salah satu daripada sifat mazmumah ini, jadi kita tahu macam mana nak membersihkannya, bagaimana nak menghindarkannya supaya jangan sampai kita tidak perasan dalam hati kita, dalam diri kita adanya sifat tercela ini. Maka salah satu daripada sifat tercela ini kasih kepada kemegahan. Apa itu kemegahan? Maka kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Artinya apa? Kemegahan ni suatu keinginan yang nak dipenuhi mengikut apa kemahuan yang dia nak. Apa kemahuan yang dia nak? Dia nak pangkat, dia nak jawatan dan sebagainya. Maka apabila
keinginan yang nak dipenuhi mengikut kemahuannya, maka yakin dan percayalah pada ketika itu dia sudah wujud, sudah ada sifat mazmumah yang disebut sebagai hubbujah, kasih kepada kemegahan, kasih kepada pangkat. Jadi sesuatu keinginan yang perlu dipenuhi mengikut kemahuannya, itulah hubbujah, itulah dia sudah ada kasih cinta kepada kemegahan. Kan ada pangkat kan megah sikit tak? Rasa macam gahnya. Ya? Ya tak ya tak? Siapa ada pangkat dia tahulah. Ada jawatan dia tahu. Ada rasa macam special sikit tak? Contohnya lah. Jadi kemegahan ni sesuatu keinginan yang dia nak penuhi mengikut kemahuan dia. Seperti contoh, ulama bagi contoh macam mana? Contohnya kaya. Contohnya nak jadi kaya. Semua orang nak jadi kaya. Semua orang berkeinginan untuk menjadi kaya. Jadi dibagi contoh seperti mana menjadi kaya. Kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak. Jadi dia nak jadi kaya dengan nak dapat harta yang banyak. Dia nak jadi kaya dengan adanya harta yang melimpah ruah, adanya harta yang banyak. Bila ada keinginan untuk memiliki harta yang banyak, sudah ada bibit-bibit bunga-bunga ke arah kepada sifat mazmumah, iaitu hubbujah, kasih kepada kemegahan. Kenapa nak harta banyak? Nampak gah sikit Ustaz. Nampak megah tu lah, megah. Gah tu megah lah. Gah tu nampak megah sikit. Kenapa nak megah? Banyak tanya Ustaz ni lah. Itulah. Nak buat apa? Nak buat apa? Dah. Bila sudah ada tuan-tuan keinginan nak memiliki harta yang banyak, dah, nak menjadi kaya raya, mempunyai harta benda yang banyak, saham yang banyak, tabungan yang banyak, rumah yang banyak, tanah yang banyak, duit yang banyak, maka dia sudah ada dipanggil kasih kepada kemegahan. Kemegahan. Lepas tu tuan-tuan, waktu yang wajib kita belajar tasawuf, kadang-kadang kita tak perasan. Rupanya itu penyakit hati. Rupanya itu sifat mazmumah. Rupanya itu penyakit hati. Sebab tu bila kita belajar, kita tahu, maka kita tahu yang kita sudah dijangkiti, maka cepat-cepat kita dapat ambil tindakan. Kalau kita tidak tahu, maka bertepeklah tuan-tuan. Dengan pangkatnya, dengan dunianya, dengan jawatannya, dengan hartanya, dengan kebunnya, habis. Jadi bila kita belajar, kita tahu, cepat-cepat kita ambil tindakan. Paling tidak pun astaghfirullahalazim, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Sebab apa tuan-tuan? Paling tidak pun bila kita tahu, kita dan taubat ni sebelum mati. Sebelum mati tu kita sempat taubat lagi. Itu penting tuan-tuan. Semua orang akan mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal mai sampai, tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan mati. Cuma nak biar kita nak bahawa sebelum mati tu kita sempat taubat sebelum mati. Taubat sebelum mati. Itu yang penting. Apatah lagi dengan penyakit hati, maka kita perlu taubat sungguh-sungguh, bersih betul-betul hati kita. Jangan ada selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya taubat nasuhah. Bersihkan kita, taubat daripada segala maksiat zahir dan juga maksiat batin. Yang kita sedang bicara tempoh hari itu maksiat zahir, mata, telinga, dua tangan, dua kaki dan sebagainya. Bila merujuk kepada hati, suka kepada jawatan, pangkat, kemegahan dan sebagainya, itu merujuk kepada maksiat batin, hati. Maka kedua-dua
maksiat ini sama ada maksiat zahir maupun batin perlu kita selesaikan tuan-tuan sebelum kita mati. Perlu kita taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu salah satu doa yang jangan ditinggalkan kata ulama, kita minta, ya Allah, kurnialah kepadaku kesempatan untuk taubat nasuha sebelum mati. Ni doa ni penting. Sebab kata ulama, setiap kali berdoa ada 3 doa ni kita jangan tinggal. Yang pertama, doa supaya ditetapkan hati kita sentiasa kepada agama Islam. Doa yang kedua, kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya sempat taubat sebelum kita mati. Doa yang ketiga, kita minta kepada Allah agar kita mati husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ni 3 doa ni kata ulama jangan tinggal. Yang pertama, doa apa? Minta ditetapkan hati kita tetap kepada agama Islam. Apa doanya? Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku sentiasa atas agama Engkau ya Allah. Jangan duk cari-cari duk agama lain. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam. Yang lain tak. Ni minta ni, kita minta. Sebab kita panjang lagi tak? Umur panjang, ya ke panjang? Macam confirm je. Lepas ni kita keluar pun tak tahu hidup lagi kita tak. Jadi kita nak sampai akhir hayat kita masih lagi apa yang Allah Ta'ala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali mati dalam Islam. Ini kita minta pada Allah Ta'ala. Tak apa Arab pun, bahasa Melayu pun tak apa tuan-tuan. Kalau dah hafal Arab tu tak apalah, tak ada masalah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini dia tak doa-doa. Kenapa tak doa? Tak hafal bahasa Arabnya. Lah, bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, kamu tetapkanlah hatiku sentiasa pada agama Islam. Yang kedua apa dia tadi? Kita minta supaya sempat taubat sebelum mati. Apa doanya? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni, ya Allah, kurniakanlah kepadaku ya Allah taubatan nasuha, kesempatan untuk dapat taubat nasuha qabla al-maut, sebelum kita mati. Minta betul-betul kita dapat bersihkan hati kita, tak mau ada selain daripada Allah. Bersihkan daripada maksiat zahir kita, maksiat batin kita. Bersihkan habis, sempat taubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita minta apa? Supaya mati husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ataupun dalam versi yang lain, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah pun boleh juga. Ini 3 doa ni jangan tinggal tuan-tuan, kata ulama. 3 doa sangat penting. 3 doa ni sangat-sangat penting. Maka sebab itu nampak bahawa bila mana seseorang itu ada keinginan saja untuk memiliki harta yang banyak, duit yang banyak, menjadi kaya dan sebagainya, menyebabkan perkara yang lain, kewajipan sepatutnya dia buat, melakukan ketaatan, dia meninggalkannya, maka ini sudah termasuk daripada dia sudah dijangkiti sifat mazmumah, kasih kepada akan kemegahan. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Jadi bila mana dia berkeinginan mempunyai harta yang banyak, berkeinginan mempunyai jawatan yang tinggi, pangkat yang besar, jadi kedua-dua ni menjadi sebab untuk
memenuhi ataupun menunaikan keinginan hawa nafsu, dan dia akan usaha untuk mencapaikan apa yang diimpikan. Itu maksud dia. Jadi dengan sebab dia ada keinginan untuk mendapat kemegahan, menjadi kaya, harta yang banyak, jadi dengan sebab keduanya ni sebab bagi menunaikan akan keinginan. Jadi dia akan usahalah untuk dapatkan apa yang diinginkan. Dia akan usaha macam mana untuk tujuan dia menjadi kaya, harta banyak tu dapat dilaksanakan seperti mana yang dia impikan. Dia akan sungguh-sungguh akan mencapaikan apa tujuan dan matlamatnya. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela. Kan saya cakap ni Syekh Musannif bagi tahu. Dia bagi tahu pada kita, rupanya bila mana keinginan nak dapat harta yang banyak, pangkat yang besar, jawatan yang tinggi, itu sudah dikira sebagai mempunyai kasih akan kemegahan. Rupanya itu merupakan salah satu daripada sifat mazmumah, kelakuan yang dicela. Kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Jadi suka kepada pangkat, jawatan ni adalah sifat yang tercela dan boleh menjadikan sebab kepada penyebab kebinasaan. Penyebab kepada kebinasaan, kehancuran. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala pernah berkata, siapa yang terlampau menumpukan perhatiannya kepada pangkat, kepada jawatan, kepada harta, dan menuntut kedudukan serta mengharapkan kemegahan, kemuliaan, ketinggian di hati manusia, di hati orang ramai, maka sebenarnya dia sudah terdedah ditimpa kepada pelbagai penyakit yang tercela, umpamanya seperti takabur, sombong, riya, menunjuk-nunjuk dengan apa yang dia nak tu tersebut. Tuan-tuan, kalau satu orang dia ada keinginan saja nak mempunyai pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, harta yang banyak, sebenarnya dia telah membuka sebesar-besar ruang sifat mazmumah masuk dalam hati dia. Dia telah membuka ruang, tuan-tuan, sukar untuk selamat daripada takabur. Harta banyak, tuan-tuan, boleh selamat ke daripada sombong? Silap-silap yang tu yang pertama dulu. Sebab harta dah banyak, sombong. Itu yang berlaku kepada Qarun. Sehingga kan dia tidak mengeluarkan zakat. Dia tak mau infak, dia tak mau sedekah, dia tak mau keluarkan zakat. Sebab apa? Dia kata harta dia sudah banyak, dia yang usaha siang malam pagi petang dapatkan harta yang banyak ni, maka takkanlah bermudah-mudah untuk dikeluarkan zakat bagi orang lain. Maka sudah bertapak sombong, takabur. Nampak bahaya? Sebab itu bila mana kita tak perasan ni, bila ada saja gemar suka kepada perkara-perkara tersebut, pangkat, jawatan, harta yang banyak, maka dia buka sebenarnya sebesar-besar ruang sifat-sifat mazmumah ni, bila-bila masa boleh bertepek dalam hati, tuan-tuan. Itu bahayanya, yang kadang-kadang kita tak perasan tentang perkara-perkara tersebut. Apatah lagi nak merendah diri. Sebab tu kalau tak ya-ya, tuan-tuan, dengan asbab pangkat, jawatan, harta yang banyak ni, nak dapat sifat tawaduk bukan senang. Nak merendahkan diri, tuan-tuan, bukan senang. Nak menerima nasihat, teguran daripada orang pun bukan senang. Paling tidak pun keluar daripada perkataannya apa? Engkau siapa? Nampak? Bila kata engkau siapa, sudah bertepek jelas dah. Dia sudah dijangkiti sifat mazmumah. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab memiliki harta yang banyak, jawatan yang tinggi, pangkat yang besar dan sebagainya. Sebab tu tak ramai orang boleh selamat, tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama dulu
Memang dia tolak, betul-betul tolak. Walaupun ditawar dengan jawatan, pangkat, harta dan sebagainya. Ulama tuan-tuan tolak. Kita minta. Kita pula yang minta. Hak tawarkan lagi ni. Oh tuan-tuan, bukan mudah untuk kita selamat. Silap-silap tuan-tuan, semua tadi 10 penyakit hati tadi, sifat masumah bertepek terus dalam hati dia. Apatah lagi tak belajar tasawuf. Maka sebab itu ini memberikan kita pengajaran supaya berhati-hati. Jangan sampai kasih kepada kemegahan ni, hubujah ni sampai melekat dalam hati kita. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela dan sebab bagi kebinasaan. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Artinya bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah, negeri akhirat. Akhirat, bila mana kita mati, maka kita dihidupkan nanti, kita dibangkitkan di hari akhirat nanti. Akhirat tu kata Allah Ta'ala apa dia? Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapatkan pengaruh ataupun kelebihan di atas muka bumi. Orang-orang yang mengharapkan akhirat nanti, habuannya yang paling utama, tujuan dia yang paling utama akhirat nanti, maka di dunia dia tidak mahu kepada kemegahan, dia tak mahu kepada pengaruh, dia tak mahu kepada jawatan, dia tak mahu kepada kelebihan-kelebihan, apatah lagi pujian-pujian orang, dia tak mahu. Bila mana dia tak mahu ni semua, itu dia utamakan akhirat daripada dunia. Dia utamakan akhirat daripada dunia. Itu ciri-cirinya kata Allah Ta'ala. Itu ciri-cirinya bila mana orang yang berkendak kepada akhirat daripada dunia, maka dia tidak bertujuan pun untuk dapatkan apa? Ulu ni kemegahan, ketinggian di atas muka bumi ni. Tidak. Dia tidak ada sifat sombong, apatah lagi nak melakukan fasadah, melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Tidak tuan-tuan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala dia kumpulkan, Allah Ta'ala himpunkan antara inginkan ketinggian, iaitu pangkat, dan kerosakan. Sekali Allah Ta'ala himpunkan. Sekali Allah Ta'ala himpunkan ketinggian, maksudnya pangkat, dan menghendaki kebinasaan, iaitu kerosakan. Dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya. Sunyi hatinya daripada kedua-dua mana? Ketinggian, iaitu pangkat, dan kerosakan, iaitu kebinasaan. Orang yang betul-betul berkeinginan kepada akhirat itu, yang diutamakan hatinya kosong tuan-tuan, bersih, khalis daripada gemar kepada pangkat, jawatan, kemegahan, apatah lagi nak buat kerosakan, kebinasaan atas muka bumi ini. Tak ada. Apatah lagi nak dengki, hasad, tak ada tuan-tuan. Itu termasuk membuat kerosakan. Fasad tu maksudnya membuat kerosakan di atas muka bumi, menginyai orang, dengki orang, iri hati orang, itu termasuk tu. Jadi kalau betul-betul dia utamakan akhirat, dia yakin bahawa apa yang dia buat semua akan dibalas nanti di hari akhirat, hatinya sunyi. Hatinya sunyi maksudnya bersih, kosong, tak ada daripada dua perkara tersebut. Suka kepada kemegahan, pangkat, jawatan, harta, apatah lagi nak buat kerosakan di atas muka bumi ini, iri hati, dengki dan sebagainya. Sebab itu ini kena hati-hati. Kena hati-hati. Itu tanda je, dah bagi alamat tu. Orang yang gemar kepada akhirat, hatinya sunyi, bersih. Bersih daripada kedua-duanya tersebut, kehendak itu, dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Jadi Allah Ta'ala jelaskan dah bahawa akhirat adalah untuk orang yang tidak menginginkan
kemegahan, pangkat, jawatan, harta dan juga kerosakan di atas muka bumi. Itu bagi ciri-ciri orang yang cinta kepada akhirat, kasih kepada akhirat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ketinggian dekat sini adalah pangkat sebenarnya, ataupun dipanggil hubujah, kepada pangkat ataupun jawatan. Sebab itu dalam kehidupan kita, tanda hati kita ini bersih daripada hasad, daripada dengki, daripada iri hati, daripada nak membuat kerosakan, peinyayaan kepada orang lain, maka dia gemar dan suka mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu tandanya hatinya bersih daripada kerosakan, kefasadatan, iri hati, dengki dan sebagainya. Sebab bukan senang untuk doakan kebaikan untuk orang lain. Senang ke tuan-tuan? Susah. Mudah je kita nak doakan, ya Allah, kaya rayakan dia, ya Allah. Macam mana? Malam ni bangun tahajud qiyamul lail, pertama sekali kita doa, ya Allah, fulan bin fulan ni, ya Allah, kau kayakan dia, ya Allah. Macam boleh tuan-tuan. Apatah lagi orang yang inyaya, yang musuhi kita, ya Allah, kayakan dia, ya Allah, murahkan rezeki dia melimpah ruah, ya Allah. Apa jawab? Banyak cantik. Ada? Nampak? Itu dia punya penanda aras. Kalau kita sudah gemar mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, suka mendoakan senyap-senyap kebaikan kepada orang lain, itu tuan-tuan, hatinya sudah bening, suci, bersih. Tidak ada nak buat kerosakan, peinyayaan, iri hati, dengki kepada orang lain. Usahakan tuan-tuan sampai tahap macam itu. Usahakan. Kalau rasa masih lagi rasa macam tak ada pun, Ustaz, sepanjang saya doa tak ada doa pun untuk orang lain, tak ada, diri sendiri adalah, kayakan aku, ya Allah. 3 kali tu ulang. Kayakan aku, ya Allah, kayakan aku, ya Allah. Murahkan rezeki aku, ya Allah. Orang lain tak ada. Selagi tak ada, tuan-tuan, kena muhasabah. Sampaikan betul-betul dapat kita suka doakan kebaikan orang, suka doakan dia tu kaya, suka doakan dia orang tu sihat, suka doakan orang tu dia murah rezeki, sukakan doa orang tu diberikan tambah ilmu pengetahuan, suka. Sampai tahap macam itu. Bila suka, tuan-tuan, hilang dari segi iri hati, dengki, hasad dengan orang, tak ada. Dan tuan-tuan, nak tak doa kita cepat dimakbulkan oleh Allah? Nak tak? Semua orang nak. Tuan-tuan, jalan yang paling mudah untuk kita cepat doa kita dimakbulkan, diperkenankan, dimustajabkan oleh Allah, tak lain dan tak bukan kita doakan kebaikan untuk orang lain. Sangat cepat tuan-tuan doa kita mustajab. Itu amalan dia. Itu Rasulullah sebut tu. Rasulullah sebut, siapa nak doa dia dulu, tuan-tuan, diperkenankan, dimakbulkan, dimustajabkan, maka doakan kepada orang lain. Bila dia doakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, apa yang didoakan kebaikan untuk orang lain, dengan dia doa senyap-senyap tanpa diketahui kepada orang yang didoakan tersebut, dia dulu dapat doa kebaikan yang didoa tu. Dia dulu dapat, tuan-tuan. Sangat cepat dia dapat. Kerana dalam riwayat menyatakan, bila mana satu orang doakan kebaikan kepada orang lain, ya Allah, kayakan dia, ya Allah, kata malaikat yang dengar doa kita, malaikat kata apa? Walaka bimislik, kamu pun macam itu juga. Faham tak, tuan-tuan? Kita doakan kebaikan pada orang, ya Allah, kayakan fulan bin fulan, ya Allah. Malaikat kata apa? Walaka bimisli, kamu juga macam itu. Maksudnya kamu juga kaya. Jadi
kata ulama, siapa yang dulu Allah Ta'ala bagi kaya? Orang yang mendoakan ke orang yang didoakan? Orang yang berdoa dulu. Orang yang berdoa dulu dapat, baru kepada orang yang didoakan. Nampak? Kan cepat tu. Ya Allah, sihatkan dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Maka malaikat kata, walaka bimisli, kamu juga begitu sihat, kamu juga sembuh daripada sebarang penyakit. Siapa yang dulu dapat sihat, tuan-tuan? Kita dapat dulu daripada yang didoakan. Siapa yang disembuhkan dulu? Kita dulu daripada yang kita doakan. Nampak? Tu tujuan yang besar, tuan-tuan, manfaatnya. Kita gemar doakan kebaikan pada orang. Ya Allah, dia susah ya Allah, murahkanlah rezeki dia, melimpah ruah, murahkanlah ya Allah rezeki dia. Maka siapa yang dapat dulu rezekinya yang melimpah ruah? Orang yang berdoa tu dapat dulu daripada yang didoa. Kerana malaikat kata walaka bimisli, malaikat tolong doa aminkan tuan-tuan dulu. Malaikat ni siapa? La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'alu ma tumarun. Tak pernah buat maksiat, tak pernah buat ingkar. Mustajab, tuan-tuan. Didorong pula, disokong pula oleh malaikat. Dia dulu dapat. Nampak? Itu kebaikan doa kepada orang lain. Dah. Ya Allah, dia ada masalah besar ya Allah, selesaikanlah masalah ya Allah. Berikan dia jalan keluar ya Allah, mudahkanlah selesai masalah problem dia ya Allah. Kita dulu, tuan-tuan, problem kita diselesaikan oleh Allah. Tu kaedah kuncinya, kata ulama, bagaimana supaya doa kita dipercepatkan, makbul, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mendoakan kepada orang lain tanpa diketahui orang yang kita doakan tersebut. Tak payah cakap, tuan-tuan. Tiba-tiba bisnes dia naik, kita pun pergi jumpa dia. Kau tahu tak, bulan lepas aku tiap-tiap hari doakan kau. Kau jangan tak ingat aku pula. Kau kaya ni, nampak view apa, view ya, view like lah, macam-macam kan. Kau nampak berapa ribu ni aku doakan kau. Malam-malam aku doa, aku sebut nama kau. Dia nak juga bagi tahu, tuan-tuan. Tak payah bagi tahu, tak payah. Tak payah bagi tahu. Tak payah WhatsApp, tak payah PM, tak payah. Senyap ni, tuan-tuan. Doakan sesenyap. Sungguh, tuan-tuan, sangat cepat mustajab. Sangat cepat. Tapi bila mana kita tidak berjaga-jaga, hati kita kotor sehingga kan terjangkitnya hasad, dengki, tuan-tuan, maka jauh sekali kita nak ingatkan kepada orang lain, apalagi doakan kebaikan orang lain. Tak ada langsung. Tiada langsung. Confirm, tuan-tuan. Confirm. Maka ini satu petunjuk kepada kita bagaimana kita tahu kadar hati kita macam mana. Dari segi doa pun kita dah tahu dah kadar hati kita macam mana, bersih ke, kotor ke, jernih ke, pudar ke, dan sebagainya. Semuanya daripada zahir yang ditunjukkan daripada jawarih, anggota kita. Sebab tu hati ni cerminan. Hati ni cerminan kepada apa yang kita, kelakuan, tindak tanduk kita yang kita lakukan. Cerminan daripada hati. Cerminan daripada hati kita. Jadi daripada hati yang bersih, hati yang suci tu, maka keluarlah akhlak yang suci, akhlak yang bersih, beradab, cakap yang baik-baik, melihat yang elok-elok. Dia cerminan. Maknanya dia ada link, tuan-tuan, daripada hati tu. Yang cakap tu keluar, itu semua daripada hati. Pada hati. Jadi tertolaklah statement yang menyatakan apa dia? Nampak je saya macam ini, Ustaz, tapi hati saya baik. Tak, walaupun saya tak semayang, walaupun saya tak puasa, walaupun saya free hair, tapi hati saya baik, Ustaz. Tuan-tuan, dia tak match kat situ tu. Tak. Tertolaklah statement tersebut. Sebab fakta, nas, dalil menyatakan bahawa
Lisan ataupun zahir kita ni cerminan bagi hati. Cerminan bagi hati. Yang keluar daripada mulut kita semua daripada hati tu. Daripada hati. Tengok kalau kita tersanggul, apa nama? Tersanggul lah, batu ke apa, kayu ke apa, pop, apa keluar daripada mulut? Terjatuh ke pop, mak engkau. Mak engkau lah dalam hati tu. Apa lagi? Dia marah lagi batu tu. Tak kerti nak duduk tepi. Kalau keluar tersanggul je Allah. Dalam hati dia Allah je. Allah. Dia spontan kat situ, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan berfirman ianya Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan kepada mereka akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia, dan mereka itu tiada dikurangkan akan suatu di dalamnya, dan mereka itu tiada dikurangkan, bukan dikurung tiada dikurangkan akan sesuatu di dalam dunia. Bermula mereka yang tiada ada baginya mereka itu pada akhirat, melainkan api neraka, na'udzubillah. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Dan batallah, batil maknanya batal oleh barang yang memperbuat mereka itu. Segala amal yang dibuat atas dunia habis semua, tuan-tuan. Tak ada nilai nanti di hari akhirat. Maka tiada ada pahalanya di akhirat. Tak adalah. Sebab dia buat semua itu adalah berkendak untuk dunia, untuk makhluk, untuk orang, untuk pangkat, untuk jawatan, untuk harta. Tak ada kerana Allah. Habis, tuan-tuan. Habis, tak ada nilainya. Sedangkan kita nak dunia ni sebagai apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cocok tanam kita akhirat. Biar kita ni, tuan-tuan, berbaloi dengan amal yang kita buat ni, penat apa semua, berbaloi nanti akhirat. Dengan mana? Dengan kita jaga betul-betul hati kita, niat kita. Jangan ada sampai lain daripada Allah Subhanahu wa taala dari segi amal ibadah kita, kelakuan kita, amal yang kita buat seharian tersebut, jangan ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, batal lah, tuan-tuan. Apa yang mereka kerjakan itu batal, maknanya sia-sia, habis sia-sia. Satu kerugian yang amat besar. Sebab tu hati ni kena jaga betul-betul. Hati kena jaga. Jangan ada niat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau mai datang majlis ta'lim, majlis ilmu ni, jangan niat satu je. Niat banyak. Biar kita dapat banyak, tuan-tuan, kat akhirat nanti. Memang lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Tapi untuk apa tu? Bukan selain mana kita duduk dalam majlis ilmu, majlis ta'lim ni untuk dapat ilmu. Bukan itu saja. Banyakkan lagi, macam-macam boleh. Untuk dapatkan ilmu, untuk tambahkan lagi keyakinan, untuk buangkan sifat riak, untuk buangkan sifat takabur, untuk tambahkan lagi amal saleh ibadah, untuk hubungkan silaturahim antara satu sama lain, untuk dapatkan ukhuwah persaudaraan antara satu sama lain. Itu banyakkan, tuan-tuan. Banyakkan niat. Dan yang mana sakit, ya Allah, jadikan sebab kepada aku sembuh duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu ni. Apa-apa niat banyakkan. Jangan satu je. Rugi. Rugi. Dah, satu je. Saya datang malam ni niat sebab nak jumpa kawan, lama tak jumpa. Tu je lah dapat, tuan-tuan. Banyakkan niat lah. Banyakkan yang lain-lain. Yang lain-lain tu banyakkan. Niat tu mana? Di hati.
Selain daripada untuk dapat ilmu pengetahuan, banyakkan lagi. Niat tu boleh banyak-banyakkan, tapi semua tu tetap lillah. Kerana Allah. Tidak rugilah tuan-tuan. Memang kita disarankan untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat di kalangan orang yang beriman di kalangan kamu itu, dan diberikan mereka itu dengan diberikan beberapa ilmu. Orang ilmu ni diberikan darajat oleh Allah Ta'ala, ketinggian darajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan memang kita belajar duduk dalam majlis taklim menuntut ilmu ni nak dapatkan ilmu, tapi banyakkan lagi niat yang lain-lain. Boleh saja tuan-tuan, tak jadi masalah. Kerana duduk majlis taklim ni tuan-tuan, majlis ilmu ni, kita selain daripada ikut sunnah Nabi SAW, saranan daripada Allah Ta'ala supaya kita dapat darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita belajar menuntut ilmu, kerana orang yang berilmu ni darajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala tuan-tuan. Sehingga kan kata ulama', orang yang berilmu ni darajatnya berapa? Sehingga 700 darajat tinggi dia. 700 darajat. Satu darajat kepada satu darajat tu 500 tahun perjalanan. Sebab tu Nabi kata apa? Kun aliman. Jadi kamu orang yang berilmu. Jangan jadi orang jahil. Kun aliman, jadi orang yang berilmu. Jadi jalan nak dapat ilmu tu belajar. Dalam kita belajar tu, duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu, niatkan pelbagai tuan-tuan. Niatkan pelbagai. Niat yang baik lah. Jangan pula niat aku nak jadi ustazah pilihan, aku nak jadi ustaz pencetus rumah, dan sebagainya lah. Niat yang baik tadi lah. Apa-apa sekalipun, tapi semua tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kerana ilmu ni penting tuan-tuan. Ilmu ni pusaka anbiya, pusaka para nabi. Dan ilmu ni tuan-tuan, jangan kita sampai tahap putus sampai satu peringkat saja. Tak, niat sampai mati. Kita belajar ni sampai mati. Kita menuntut ilmu ni sampai mati. Sebab tu pepatah Arab menyebut, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahad. Belajarlah, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jangan ada sampai tuan-tuan, dah lah cukup dah, habislah tuan-tuan. Kalau dah lah cukup dah tuan-tuan, khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala cop tu, tutup hati dia. Tak dapat dia lagi kebaikan. Apatah lagi kalau dia kata apa? Aku dah tahu dah. Tuan-tuan, bila dia kata aku dah tahu dah, habis dah. Dah tahu. Sebab tu kita mana-mana duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu, anggaplah itu kali pertama kita kali dengar. Itu adab tu. Itu adab. Bila kata-kata lah ni aku dah tahu dah, habislah. Takkan ditambahkan lagi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ilmu tu adalah pusaka para nabi. Sebab tu carilah ilmu banyak-banyak. Jangan cari harta banyak. Harta banyak tak guna tuan-tuan. Harta dia pusaka siapa? Pusaka Karun. Ilmu pusaka para nabi. Harta pusaka Karun. Karun dia banyak harta. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu tu dia memelihara kita, harta kita yang memelihara dia. Ilmu dia jaga kita. Tak, harta kita jaga dia. Dia terbalik. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi usahalah untuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan hati tu kena jaga, niat tu yang elok-elok, yang baik. Kerana kalau tidak tuan-tuan, batal lah, ataupun yang disebut sebagai sia-sia lah tuan-tuan, apa yang kita lakukan atas dunia ini, maka tidak ada nilai pahala yang kita akan ambil di hari akhirat kelak. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Jadi ini nak kita tahu bahawa orang yang gemar, suka dan mempunyai kedudukan ataupun pangkat yang dipuji, maka
Ini menyebabkan tuan-tuan boleh rosaknya hati. Jadi kata ulama, ketahuilah bahawa kemegahan ataupun pangkat itu tidak dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Jadi pangkat, kemegahan tidak dicela secara mutlak. Semata-mata maksudnya secara mutlak. Contoh seperti juga dengan harta, tidak dihina, tidak dicela secara mutlak. Tidak. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Bahkan kata ulama, ada juga orang pangkat ataupun jawatan ataupun kemegahan yang dipuji, bukan yang dicela. Bukan semua semata-mata tuan-tuan. Dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit dengan harta. Begitu juga kata ulama, bukan semata-mata orang yang ada kedudukan pangkat itu adalah mutlak itu dihina ataupun dicela. Tidak tuan-tuan, ada juga pangkat, kemegahan yang dipuji, dan manusia perlu kepadanya. Contoh manusia perlu kepada seperti mana mempunyai harta yang sedikit. Bukan harta tu semestinya semuanya dicela tuan-tuan. Tak, kita ada juga keperluan kepada harta tersebut untuk kesinambungan kehidupan atas dunia dan beribadah kita kepada Allah. Macam makan kan, makan paling tidak pun sebenarnya kita ambil makan tu sekadar untuk berikan kita kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Tu cukup dah, sikit dah. Bukan berlebihan sangat. Begitulah, bukanlah harta itu, pangkat, jawatan itu mutlak dicela. Tetapi ada keperluan yang sedikit yang kita perlu dalam kehidupan atas dunia ini. Maka tiap-tiap kemegahan, tiap-tiap pangkat yang dikendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji seperti kemegahan ataupun pangkat seseorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Jadi kalau satu orang dia ada pangkat, dia ada jawatan, yang mana setiap pangkat yang diperlukan tu untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan sebarkan kemaslahatan kebaikan kepada orang lain, itu dipuji. Saya bukan apa Ustaz, saya nak jawatan ni supaya apa? Jangan sampai ada orang zalim yang dapat. Kalau tidak, habis nyaya kita. Tapi confirm lah kau dapat, jangan pula lupa diri. Dia dapat pangkat, dia dapat jawatan untuk tujuan kemaslahatan kebaikan, itu dipuji. Tak apa. Dia dapat pangkat, dia dapat jawatan, kemudian dia rapat dengan penguasa dan sebagainya untuk menghalang daripada berlaku kezaliman dan dapat dia memberi nasihat kepada pemimpin penguasa, maka itu dipuji. Itu tak ada hal tuan-tuan, tak jadi masalah. Masalahnya tuan-tuan, rebut jawatan bukan nak menyebarkan kebaikan, kemaslahatan akhir zaman, tidak. Itu yang jadi masalah besar. Itu yang baru dicela. Pangkat yang dicela, jawatan yang dicela sebab nak dapat kemegahan semata-mata. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita tuan-tuan daripada perkara-perkara macam ini. Dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja, iaitu pemimpin itu. Tujuan dia dapat pangkat, jawatan besar apa semua, dia mudah bagi nasihat kepada pemimpin, kepada ketua, kepada raja, supaya jangan buat zalim dan sebagainya. Ini pangkat, jawatan, kemegahan yang dipuji, bukan yang dicela. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Ini macam mana tuan-tuan kita nak ubat kepada orang yang suka kepada pangkat, kemegahan, jawatan dan kedudukan. Apa ubat dia? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, nak ubati penyakit ini kena ada dua gabungan, ilmu dan amal. Ilmu dan amal jangan pisah. Jangan pisah tuan-tuan. Ilmu dengan amal jangan pisah. Maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia seperti dengki atau oleh manusia. Adapun ilmu, maka mengetahui ia akan segala kebinasaan. Jadi yang pertama, ubat yang pertama kena ada ilmu. Kena tahu tuan-tuan macam mana boleh menyebabkan amal ibadah kita rosak, binasa. Contoh, dengki atas oleh manusia, iri hati, hasad. Itu apa? Itu ilmu tu. Jadi dengan kita ada ilmu, kita dapat tahu tuan-tuan. Kita dapat tahu.
Manusia yang dengki kepada dia, bila ada sifat dengki, iri hati, boleh mencederakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ilmu, tak adalah. Ini ilmu ni nak dapat ni kat mana? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Kalau tak, dia buat tak tahu je tuan-tuan. Sebab tu yang Imam Al-Sazuli rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan apa? Faman lam yatagalgal hazihil ulum, siapa yang tak sibukkan, tak belajar ilmu tasawuf ini, dah dia biarkan tuan-tuan sehingga kan dia tak perasan dia dijangkiti penyakit-penyakit yang tercela, mazmumah dan sebagainya sebab tak belajar ilmu tasawuf ini, maka wahwa mata kabair, dia mati dalam keadaan dosa besar, sedangkan dia tak tahu tuan-tuan. Sebab tu bahaya. Jadi ilmu macam ini kita nak tahu macam mana sesuatu amal itu boleh rosak, binasa, dengan kita belajar ilmu tasawuf. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu tak ada manusia dengki kepada dia dan boleh mencederakan dia dan sebagainya. Dia kena tahu. Daripada situ maka dia dapat mengetahui tentang perkara tersebut. Dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang. Dia dapat tahu tuan-tuan macam mana kalau ada pangkat, ada jawatan, ada harta banyak, rupanya tuan-tuan boleh menyebabkan apa? Menyebabkan banyak sifat-sifat mazmumah bertepek dalam hati ni. Bila dah terlekat dalam hati ni tuan-tuan, sangat sukar untuk hilang. Kena tahu tu. Sebab tu mencegah lebih baik daripada merawat. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Biar kita cegah dulu. Kita ada ilmu, kita tahu, kita cegah dulu awal-awal. Tapi kalau dah kena tuan-tuan, sangat sukar untuk hilang, sangat sukar untuk rawat. Sebab tu kena cegah dulu, kena ada ilmu dulu. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Tuan-tuan, bila kita dah harta banyak, dah sayang, takut tak nak hilang harta banyak? Takut nak hilang. Oi, jangan buat pasal, dia kata. Takut. Pangkat dah dapat, jawatan besar, nak turun tuan-tuan ingat senang ke? Ataupun nak ada orang ambil, takut tak? Takut. Sentiasa dalam takut. Siapa nak lawan aku ni nanti? Siapa nak cantah aku? Nampak? Nampak kesan tu, nampak? Implikasinya kadang-kadang kita tak perasan. Dia punya implikasinya tersebut. Maka bila mana kita ada pangkat, kemegahan, sentiasa akan datang mengemuruni kita apa tuan-tuan? Ketakutan. Ketakutan. Orang harta banyak, tuan-tuan nyenyak tidur ke tak nyenyak? Orang yang harta banyak nyenyak tidur dengan orang yang tak ada harta, mana yang tidur nyenyak? Tak ada harta, apa yang dia nak risau? Tak ada apa yang dia takut. Sebab tu satu hari pada zaman Saidina Umar menjadi khalifah, Amirul Mukminin, ada orang daripada delegasi orang luar lah, luar daripada Madinah, orang bukan Islam, orang Yahudi, dia main datang ke Madinah, dia nak jumpa Saidina Umar. Dia kata, kami datang ni nak jumpa, nak ziarah ketua kamu, pemimpin Islam yang pertama, bukan yang pertama, yang utama. Pada ketika itu Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kami nak tengok. Dia ketua kan, gah, jawatan besar, pangkat besar dan sebagainya, kami nak tengok. Maka masuklah dia ke Madinah, masuk. Maka boleh tunjukkan kami tak di mana ketua kamu? Maka orang Islam pun pada ketika itu, sahabat yang lain pun tunjuk, kalau kamu nak tengok ketua kami, tu dia, tengah tidur bawah pokok. Presiden tuan-tuan tidur bawah pokok. Dia kata, mana? Tu, itu ketua kamu. Tu, itu pemimpin yang paling besar sekali. Dia, macam mana dia boleh dapat tahap yang macam itu? Tidur dalam keadaan nyenyak, bawah pokok lagi boleh tidur tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dalam hati kehidupan Saidina Umar tiada sedikit pun ketakutan tentang pangkat, jawatan, kemegahan, harta dan sebagainya. Dah sampai bawah pokok boleh tidur.
Oh, ingatkan kami ketua, bila kata ketua pembesar macam ketua kami duduk di atas singgasana yang megah, tidur di atas tilam yang empuk. Ini lain daripada yang lain. Nampak? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa? Dia bukan untuk dapat kemegahan semata-mata, pangkat jawatan. Dia untuk menyebarkan kebaikan. Sebab tu dia tidak ada sifat ketakutan langsung, tidak ada. Mu nak ambil lah. Mu nak harta aku ke ambil, mu nak duit aku pun ambil, nak jawatan aku pun ambil. Tak kisah, tak jadi masalah. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati. Kadang-kadang menyebabkan datangnya pelbagai ketakutan kepada kita dengan sebab hati kita tak betul, hati kita tak bersih. Nakkan kemegahan, nakkan pangkat sebagai nak orang puji, orang sanjung. Itu saja. Bukan untuk kebaikan maslahat umat Islam. Maka bila di dalamnya ada ketakutan daripada hilang akan kemegahan, daripada berubah hati manusia. Dan Allah Ta'ala mukallibal qulub. Allah Ta'ala ni yang membolak-balikkan hati. Mukallibul qulub. Mukallibul qulub. Allah Ta'ala yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Sebab tu yang doa saya beritahu tadi, salah satu doanya jangan tinggalkan apa? Ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kerana Allah Ta'ala itulah yang membolak-balikkan hati. Kerana kena minta pada Allah Ta'ala supaya istiqamah, tetap hati jangan berubah. Jangan berubah hanya kerana Allah, untuk Allah. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Dan dia kena tahu tuan-tuan, dengan pangkat, jawatan, kemegahan, kalau menyebabkan orang tu duk sanjung dia sampai membuatkan orang tu sujud kepada dia, sebenarnya dia tidak kekal. Kerana dia pun manusia, dia pun orang. Yang dia sujud pada dia pun kenapa? Kerana dia pun juga akan mati. Tak, dia nak harta banyak, jawatan besar supaya orang hormat dia, sujud dia, salam dia, siap cium tangan dan sebagainya. Bukan main. Albak tu kena hati-hati tu. Kena hati-hati. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Sangat zahid ni orang yang zuhud. Perkara yang kedua tuan-tuan, tidakkan kita ubat untuk hilangkan suka kepada pangkat, jawatan, kemegahan, iaitu amal. Ada ilmu tadi, terus amal. Terus lakukan tuan-tuan, terus ambil tindakan. Terus amal, terus ambil tindakan. Seperti mana yang diceritakan bahawa ada satu orang raja, dia pergi ziarah satu orang yang zahid. Zahid ni yang sangat zuhud. Zuhud ni sifat mahmudah, tidak cinta kepada dunia. Zahid ni, zuhud ni iaitu sifatnya di hati, bukan kepada yang zahir. Sebab tu kesalahpahaman tentang zuhud ni tuan-tuan, banyak orang salah faham. Nampak orang tu pakaian dia compang-camping, tampal sana tampal sini, Masya Allah zuhudnya dia Ustaz. Tak, kopiah dia, ya Allah banyak telalat Ustaz, zuhudnya. Salah faham tu. Zuhud bukan pada yang ni, pakaian zahir ni, tak. Zuhud tu di hati. Kita khawatir dari segi nampak zahirnya zuhud, tapi hati, ya Allah, mengagungkan dunia, bertepek dunia tuan-tuan. Tu tak mau. Zuhud ni dia dalaman hati. Dia dalaman hati, bukan yang di luaran. Jangan pula kita tengok mana zuhud Ustaz, rumah 3 tingkat, kereta 12 biji. Tu baju dia tu, ya Allah mahal tu Ustaz. Zuhud apa? Tu kefahaman yang perlu diperbetulkan. Zuhud bukan yang berada di luar ni, tapi ni di hati. Walaupun dia bajunya mahal, jubah dia mahal, tudung dia mahal, rumahnya besar, tapi semua tu tak masuk dalam hati, itulah zuhud. Tapi walaupun dia susah, dia miskin, dia tengok benda yang di luar yang ada pada orang, kereta besar, kereta mahal, rumah besar, tapi sampai masuk pada dia, dia tidak zuhud. Sebab tu dunia ni jangan masuk dalam hati. Jangan.
Nak pakailah apa yang mahal sekalipun apa semua, tapi jangan masuk dalam hati. Sebab zuhud itu adalah kelakuan sifat hati. Dia berpaling kepada dunia, dia berpaling kepada harta. Yang dipakai saja, zahir saja, tak ada apa-apa. Sebab itu diceritakan bagi ada satu orang raja, dia pergi ziarah satu orang yang zuhud, satu orang yang sangat zahid, yang sangat zuhud. Maka tak kala mengetahui orang yang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makan. Ketika orang zuhud tu dia tahu raja nak datang dia, nak ziarah kepada dia, maka dia suruh supaya dihidangkan makanan. Nak dihidangkan kepada raja yang datang pada dia lah tadi. Maka memakan ia dengan bersangatan loba, dan membesarkan ia akan suapnya sampai hilang zahidnya. Maka bila mai datang raja tadi dengan dihidangkan makanan, maka dia pun makan. Raja tu terkejut, tuan-tuan tengok, dia ni memang terkenal dengan zuhud, tapi bila dia makan, ya Allah, dengan suapnya besar, dengan makannya gelojoh apa semua, makan macam orang pelahap lah, tuan-tuan. Itu pelahap. Begitu pelahap lah makan dia. Sampai raja pun terkejut, tuan-tuan tengok, orang ni orang zuhud ke? Sampai raja tengok hilang zuhud dia dari dalam hati raja tersebut. Ini orang zuhud apa ni, pelahap ni makan. Tak, kalau ya Allah habis semua, bersih licin, tuan-tuan. Bersih licin. Satu hari itu, tuan-tuan, masa kami mengerjakan haji, kami makanlah, dihidangkan dengan dua hidangan. Bukan hidangan kecil, tuan-tuan. Satu hidangan tu besar ni, dulang ni. Satu dulang ni ada dua hidangan, ada dua dulang lah. Satu dulang nasi Arab kambing, satu lagi dulang nasi Arab unta. Sabar lah, tuan-tuan. Yang depan tu tengok saya, Datuk tu tengok saya pun tengok Datuk. Tan Sri tu tengok saya pun tengok. Ustaz, boleh habis ke ni? Saya kata, makan je Datuk, makan je Tan Sri. Kerana orang Arab ni, tuan-tuan, bila dihidangkan makan pada tetamu dia suka memang jenis banyak-banyak tu, usah. Dan bila kita makan tak habis, dia suka. Tapi kalau kita makan, dihidangkan, kita makan habis, dia sedih. Kerana seolah-olah yang dihidangkan tu tak cukup. Saya kata, Tan Sri, Datuk makan je. Habis Ustaz, tak habis ni. Tak habis tak apa. Adat hak kat sini, kalau kita makan tak habis, dia suka. Gitu pula dia kata. Lah, kita Ustaz, kalau tak makan habis, malu kita. Tak, sana tak. Adat dia tak. Kalau kita tetamu makan tak habis, dia suka. Maknanya dia betul-betul bagi kepada tetamu sebetul-betulnya lah, sampaikan tetamu tu tak habis. Bukan pada muka, tak. Memang betul-betul dibagi istimewa. Sebab tu kita tak habis. Suka dia, tuan-tuan. Kalau dua dulang tu kita pelahap habis semua, dia sedih. Dia kata, agak kurang ni aku buat ni. Tuan-tuan, habis Ustaz, tak apa, tak habis. Tak apa. Unta pun tak habis, kambing pun tak habis, tuan-tuan. Sebab dia akan bagi kepada yang lain nanti.